Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 11 September 2022, lebih kurang pukul 1 tengah hari, salah seorang pengunjung di sungai tempat beriadah di Indonesia sedang mencari tempat untuk dia membuang air, sedang mencari tempat yang sesuai seorang diri. Dia kemudiannya terhidu bau busuk yang begitu menusuk sehingga menyukarkannya bernafas. Dengan rasa ingin tahu yang menebal, dia mengesan sumber bau tersebut dan cuba mencari di kawasan sekitar. Ketika mencari itulah, matanya terlihat satu objek yang pelik dan dihurungi lalat di celah-celah batu. Setelah diamati dengan dekat, dia terkejut apabila menyedari yang objek tersebut adalah bahagian kaki manusia yang terpisah dari badannya. Bahagian badannya pula berada tidak jauh dari bahagian kaki yang dijumpai itu. Panik dengan apa yang dijumpainya, dia kemudian bergegas melaporkannya kepada pihak berkuasa Indonesia. Pihak polis Indonesia yang menerima laporan tersebut tanpa membuang masa terus ke tempat kejadian di mana mayat mangsa yang berbau busuk didapati tidak lengkap itu dijumpai. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Pihak polis segera melakukan siasatan di tempat kejadian dan orang awam diminta untuk jauh dari tempat mangsa dijumpai agar tidak merosakkan bukti yang berada di situ. Berita penemuan mayat tersebut telah tersebar sehingga ke kampung-kampung terdekat serta di dalam media sosial dan masing-masing ingin melihat apa yang telah terjadi membuatkan kawasan tersebut dibanjiri oleh orang awam. Tidak lama selepas itu, jasad mangsa telah dibawa ke hospital untuk proses pengecaman dan bedah siasat. Sebuah keluarga yang kehilangan anak gadisnya yang berusia 17 tahun telah mendapat tahu kabar berita tentang penemuan mayat tersebut. Mereka bergegas ke hospital untuk membuat pengecaman bagi memastikan jasad itu adalah anak mereka ataupun tidak. Menyedihkan bagi saksi yang berada di tempat pengecaman apabila keluarga mangsa merintih melihat anak mereka yang dilaporkan hilang telah meninggal dunia dalam keadaan sedemikian rupa. Kehilangan anak mereka telah dilaporkan kepada pihak polis pada 1 September 2022 apabila mangsa telah pergi ke sekolah pada hari itu, namun dia tidak pulang-pulang ke rumah selepas itu. Pihak polis yang mendapat tahu tentang identiti mangsa terus membuat siasatan terperinci tentang mangsa. Setelah mereka menjalankan siasatan awal, mereka membahagikan tugas dan langkah yang diambil oleh masing-masing dan hasilnya pada pukul 3 pagi mereka telah mendapat orang yang melakukan kejadian kejam ini. Suspek pada mulanya telah ditahan pada pukul 9 malam di rumahnya. Setelah membuat soal siasat, suspek remaja lelaki yang bernama A berusia 17 tahun telah mengaku membunuh mangsa. Mangsa dan suspek sendiri masih sama-sama belajar di sekolah menengah atas SMA, namun keduanya bersekolah di sekolah yang berbeza. Hasil siasatan, keduanya baru menjalinkan cinta sekitar 2 bulan sebelum kejadian. Lalu apa yang berlaku pada hari kejadian? Menurut suspek, sebelum membunuh mangsa, dia dan mangsa telah membuat temu janji melalui WhatsApp untuk bertemu. Selepas bersetuju untuk bertemu di suatu tempat di sebuah kampung, kedua-duanya menuju ke tempat kejadian di mana ianya juga merupakan destinasi pelancongan. Bagaimanapun, lokasi mangsa dibunuh jauh dari lokasi yang dikunjungi pengunjung yang bermandi-manda di sungai itu. Mereka memilih untuk duduk di tempat yang berjauhan dengan orang dan tidak boleh dilihat oleh sesiapa. Ketika berada di situ, suspek memberitahu dia mengajak mangsa untuk melakukan hubungan intim di situ, namun telah ditolak oleh mangsa. Berang dan sakit hati ajakannya ditolak, suspek bertindak membunuh mangsa. Mangsa meninggal dunia akibat dicekik oleh kekasihnya sendiri. Sesudah itu, badannya dikerat pula dua dan ditinggalkan di celah-celah batu di mana mangsa dijumpai. Setelah membunuh mangsa, suspek meninggalkan jasad kekasihnya dan mengambil telefon bimbit milik mangsa untuk dijual. Suspek yang ditangkap boleh didakwa dengan hukuman maksimum hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimum 20 tahun hanya kerana tidak dilayani nafsunya. Sanggup dia membunuh kekasihnya yang baru 2 bulan menjalinkan hubungan. Apakah ini cinta ataupun nafsu? Semoga pelaku ini dijatuhi hukuman yang selayaknya dengan perbuatan kejamnya itu, membunuh tanpa belas kasihan, dan satu keluarga telah kehilangan anak yang diharapkan mampu membantu mereka di masa hadapan. Sama-sama kita jadikan kes ini sebagai iktibar. Pantaulah aktiviti anak-anak kita agar tidak terjebak dengan perkara yang membimbangkan. Sekian.